Tapi dalam Quran sebut 6 kali Quran adalah ubat. Berapa orang yang sambut penyataan ini? Bahkan tak ada orang yang nak mengatakan, tak ada orang yang percaya seolah-olah Quran ini boleh menjadi syifa. Dia masih lagi bila pening makan ubat dan sebagainya. Ini bukan nak tuan-tuan berhenti makan ubat, tidak. Tapi adillah ketika Allah Ta'ala sebut ni Quran ubat. Tak percaya. Yang layak percaya, tu tak percaya. Tak kepelik namanya. Quran ni syifa. Apa makna syifa? Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, yang dimaksudkan syifa itu syifa'u minal marad wa syifa'u salamah. Iaitu Quran ni adalah penyembuh daripada penyakit. Yang kedua, penghalang daripada penyakit. Tapi tak ada orang percaya. Saya ingat tuan-tuan pun berkerut dari Quran ubat. Macam tak berapa nak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terima kasih yang berusaha Tuan Nazir Masjid Teras Jernang, yang saya hormati juga para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan masjid, yang diraikan para subuh fighters, para pecinta ilmu, para pemburu Lailatul Qadar, para puasawan, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini, dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam program yang sekarang dijenamakan sebagai Jom Subuh Macam Jumaat. Saya ingat kita tukarlah, jangan subuh macam Jumaat, jom subuh macam raya lah, lagi ramai lagi bagus. Dan jangan risau kuliah subuh jarang lama tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah susah hati kau nak balik ke nak tidur, tak ada masalah. Dia kuliah subuh dengan kuliah maghrib, saya suka kuliah subuh. Sebab kuliah subuh dia tak panjang. Penceramah kalau kuliah subuh panjang, dia baru ceramah lah padanya. Orang tak panjang kuliah subuh ni. Dia kuliah subuh ni tengok jemaah. Kalau jemaah tengok jam, tengok dinding, tengok jam, tengok dinding, berhentilah jawabnya, dia nak balik lah tu. Mudah sangat kuliah subuh ni. Ya, kalau saya tengok tuan-tuan pandang atas, pandang pintu, pandang atas, pandang pintu, kita berhenti je lah ceramah. Tak ada masalah, fleksibel. Alhamdulillah dapat juga saya hadir ke Masjid Teras Jernang ini. Saya secara peribadi, Masjid Teras Jernang ni masjid yang saya kenali dari jauh, tapi tidak dapat berpeluang untuk sampai ke sini. Dan saya teruja baru-baru ni saya dapat tahu masjid ini menganjurkan majlis iftar, tahlil dan juga bacaan Yasin, memperingati hari kelahiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Memang hebat betul lah, jarang ada masjid buat begitu. Dan sebagai seorang yang tuan-tuan pun tahu, saya kerap P. Ramlee ni suka buat cerita modal dia macam-macam. Sememangnya ada beberapa masjid terutama di Singapura yang memang tiap-tiap bulan minta saya menyampaikan ceramah berdasarkan ulasan filem P. Ramlee. Itu kreatif betul lah. Saya ingat Masjid Teras Jernang boleh buat lah. Itu pun kalau ada penceramah nak melayan lah. kalau tak ada orang malas nak prepare. Dulu kerap kalau Masjid Istiqamah di Singapura,
Dan sekarang trend ni ada yang cuba buat, tapi tak semua jemaah sukalah. Yang terbaru saya diminta mengulas tajuk cerita Nujum 4 Belalang. Dia bukan suruh cerita filem itu. Apa gist daripada cerita tu yang boleh kita beri nasihat kepada orang ramai. Kan cerita P.Ramlee kan banyak ada punya pelajaran. Contoh kalau cerita Tiga Abdul tu, tuan-tuan boleh syarah. Saya ingat sebulan pun boleh pengajian. Cerita benda Tiga Abdul, cerita pasal tamak, cerita pasal pentingnya wasiat, penting adik-beradik kelahi, cerita pasal orang kaya yang banyak pelajaran. Penasihat 25%, macam-macam benda lah. Banyak pelajaran dalam cerita tu. Kalau cerita Musa menyanggut, lagi banyak pelajaran di dalam cerita tu. Jadi saya teruja lah mendapat tahu masjid ini mengadakan program yang berkenaan. Tuan-tuan, alhamdulillah banyak nikmat kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, wahyu bukannya senang turun pada Nabi. Kita ni buat sambutan nuzul ni mencerita kebesaran Quran, yes. Tetapi wahyu tu nak datang pada Nabi bukan senang. Sakit-sakit badan kadang-kadang. Dan ada hari putus wahyu, Nabi sampai stres. Jadi kita hargailah Quran ini, yang sampai pada kita komplit Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan. Lepas itu di penghujung ni saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian, kita Al-Quran ni mukjizat besar. Kita kena hormat Quran, agungkan dia dengan kedudukan yang paling hebat sekali. Apakah dia kehormatan dan keagungan Quran? Banyak, kita ambil satu sajalah pagi ni ya. Salah satu daripada keagungannya adalah Quran ni dia adalah ubat. Ini jarang diceritakan benda ini. Dalam Quran ada satu ayat, surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan juga rahmat kepada orang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sebut Quran ni sebagai penawar bukan sekali, 6 kali. Dalam surah Yunus ayat 57, dalam surah An-Nahl ayat 69, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, dalam surah Taubah ayat 14, dalam surah Al-Isra ayat 82, dalam surah Fusilat ayat 44. Barang perlu diingat, Allah Ta'ala kalau ulang satu perkara lebih pada sekali, benda tu sangat mustahak. Quran ni jangankan 6 kali, sebut sekali pun dah mustahak dah. Contoh selawat. Perintah selawat dalam Quran berapa ayat? Satu je. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu ayat saja, tapi kita selawat perdana. Ramai-ramai buat pula selawat, karang lagi selawat yang indah-indah. Semua orang amal. Tapi dalam Quran sebut 6 kali Quran adalah ubat. Berapa orang yang sambut penyataan ini? Bahkan tak ada orang yang nak mengatakan, tak ada orang yang percaya seolah-olah Quran ini boleh menjadi syifa. Dia masih lagi bila pening makan ubat dan sebagainya. Ini bukan nak tuan-tuan berhenti makan ubat, tidak. Tapi adillah ketika Allah Ta'ala sebut ni Quran ubat. Tak percaya. Yang layak percaya, tuan tak percaya. Tak kepelik namanya. Quran ni syifa. Apa makna syifa? Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, yang dimaksudkan syifa itu syifa'u minal marad wa syifa'u salamah. Iaitu Quran ni adalah penyembuh daripada penyakit, yang kedua penghalang daripada penyakit. Tapi tak ada orang percaya. Saya ingat tuan-tuan pun berkerut dari Quran ubat. Macam tak berapa nak percaya. Sebab itu kedudukan Quran sebagai ubat itu no doubt about it. Bagi yang yakin. Kalau tak yakin, cerita panjang pun tak guna. Dia lebih suka makan ubat, makan, tak ada masalah. Tapi mesti percaya juga Quran adalah ubat. Pernah berlaku zaman Nabi dulu,
Ada seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Ni nak bukti ya Quran boleh jadi ubat. Abu Sa'id Al-Khudri ni dia pergi operasi tentera. Tengah-tengah hutan lah, kalau bahasa kita ni. Tiba nampak satu perkampungan Badui. Dia pun singgah. Bila singgah, minta makanan sikit. Jumpa Tok Batin lah, kalau istilah kita Batin, minta minum sikit air sirap ke apa ke. Batin tu marah. Awak ingat ni R&R, pergi balik lah. Semua nak singgah nak makan, mana boleh begitu. Okey lah, orang Islam semua keluar. Dia operasi sulit, 5-6 orang je orang Islam. Mereka pun buat kemah tengah padang pasir. Tiba-tiba tengah malam datang satu orang daripada kampung yang sama minta tolong. Maka mereka pun jumpa dengan tentera Islam. Fasa'alnahumul qira. Dia tanya, ada tak antara encik-encik sekalian yang boleh mengubat orang kena sengat? Dia tanya kepada rombongan orang Islam. Maka kata para sahabat, kami ni tak ada yang pandai, tapi cuba awak tanya dia yang bos seorang lagi tu, Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri bila datang orang kampung tanya, "Encik, boleh tak encik mengubatkan orang kena sengat?" "Boleh." Padahal dia tak boleh. Macam ujung 4 belalang lah, benda tak boleh. Dia kata boleh. Boleh. Dia sebab niat dia nak pulang paku buah keras. Tadi aku minta sirap segelas, kata nak bagi. Sekarang kau bawa terhegeh-hegeh nak cari orang pandai mengubat. Dia mengaku lah pandai mengubat. Boleh, saya boleh mengubat. Walakin la arqi hatta ta'tuna ghanaman. Tapi kata Abu Sa'id, begini, kita buat tawaran. Saya boleh jampi awak punya ketua, tapi upahnya saya nak seekor kambing. Apa macam? Oh, dia nego power. Apa jawab orang kampung ni? Fa inna nu'tikum 30 syatan. Cik, kalau kami punya ketua sihat semula, jangankan 1 ekor, 30 ekor kami bagi. Wow. Macam cerita Tiga Abdul. Wow, 30 ekor. Abu Sa'id pun cuak juga sebab dia tak pandai. Sekarang ni tawaran makin besar. Sudahlah. Maka dengan confidentnya dia pun faqabilna faqaratu alaihi alhamdulillah sab'a marat. Kata Abu Sa'id, aku pergi jumpa ketua dia, memang kaki dia bengkak kena gigit kala sengat, kala jengking. Aku tak tahu nak buat apa. Apa yang aku teringat, aku baca Fatihah 7 kali. Pegang kaki dia baca Fatihah 7 kali. Aku doa betul-betul. Fabara'a wa qabatna al-ghanam. Dengan izin Allah sembuh. Aku baca-baca doa, minta ikhlas betul lah ni. Tiba elok pakcik tu peluh balik, sedar balik. Maka wa qabatna al-ghanam, tak pasal-pasal aku dapat 30 ekor kambing. Jadi balik ke kem tentera Islam, Abu Sa'id kata, macam mana kita ni? Kita ni Nabi suruh pergi operasi, ambil maklumat. Tapi kalau nak bawa kambing 10 kilo, tak jadi kerja kita ni. Apa pendapat semua? Maka tentera anggota dia kata, ginilah tuan, kita patah balik Madinah, lapor kepada Nabi apa yang berlaku. Ini takut ni rasuah ni, kita kena cek betul-betul ni, kena pastikan. Betul, ya, tak kena kira tunjuk ke Nabi tu. Dia pun bawa balik, tunjuk ke Madinah. Falamma qadimna alaihi zakartu lahu allazi sana'tu. Kata Abu Sa'id, aku sampai Madinah, aku tu lapor pada Nabi. Aku tak nak Nabi dengar dari mulut orang lain, aku sendiri cerita. Ya Rasul, begini, orang tu sakit, saya jampi, saya baca gini. Kemudian Nabi ketika itu, Nabi pun tanya kepada aku, wa ma'alimta anna ruqyatun. Mana kau tahu Fatihah boleh jadi jampi? Saya reka, ya Rasul, saya pun tak tahu. Saya main belasah je. Nabi diam. Aku pernah ajar tak? Tak pernah, ya Rasul. Nabi diam, aku pun diam. Ya Rasul, ini kambing apa macam mau bikin? Maka apa jawab Nabi? Aqbidul ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Gini, upah awak ni banyak sangat ni. Gini, kambing boleh ambil, seekor aku nak. Settle, selesai masalah. Ni hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim, hadis sahih. Daripada hadis ini dikeluarkan banyak pelajaran.
Apa pelajaran? Pelajaran pertama, apakah hukum mengobati seorang pesakit bukan Islam? Hukumnya dibolehkan. Tuan-tuan, doktor Islam, tiba datang orang bukan Islam, minta rawat. Minta maaf, kami orang Islam tidak benar merawat orang bukan Islam. Ni tak mengaji lah. Semangat lebih sangat. Sabarlah, orang tu sakit, kita dah angkat sumpah kena sihatkan orang kan. Sihatkan. Kalau ada orang kata biar orang bukan Islam mati pula, kita tak betul. Kalau dia betul-betul doktor, dia dah angkat sumpah akan asal orang tu manusia, dia akan sihatkan orang itu. Yang kedua, apakah hukum menggunakan ayat Quran untuk pengubatan? Boleh? Sebab Nabi tak marah. Ada Nabi marah? Tak ada. Ketika Nabi tanya, wa ma'alimta anha ruqyah, mana kau tahu Fatihah boleh buat jampi? Saya bantai aja ya Rasul. Nabi beletih? Dah. Nabi tak kata pandai-pandai sangat buat jampi serapah. Aku tak ajar so pandai-pandai lah nak buat. Orang ajar tu, Nabi tak beletih. Nabi kalau tak marah, dia jadi hukum, iaitu dibolehkan. Jadi tuan-tuan, lepas pada ni datang orang minta air jampi sebotol, tuan-tuan baca je Fatihah. Kadang ada orang ni muka dah macam ustaz ada janggut, orang ulu air, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Tak payahlah buat muka ustaz kalau begitu. Jadi jinggu betul, orang pun tak minta air jampi yang kita. Janggut dah horin-horin, takkan tak boleh jampi sepatang dua. Kalau orang ulu, ustaz tolong jampi air, kita bergelak. Bila pula aku jadi ustaz, baca je lah. Nak baca apa? Fatihah je. Tapi style kena ada lah. Jangan baca macam nak menyanyi gitu. Pegang botol tu tutup. Style kena ada. Jangan gelak, baca ya. Kalau dia bagi dalam besen, cara besen. Kalau botol pegang gini, kalau besen sos sikit lagi kita. Yang penting gaya kena ada. Tengok menuju 4 belalang macam mana dia buat. Yang ketiga, apakah hukum membaca Quran dan mengambil upah? Boleh? Kan ada orang dia ni tak tahulah kedekut ke apa ke, dia panggil tok imam ke sembahyang tarawih, seposen pun tak bagi. Dia tanya kenapa tak bagi? Biarlah dia ikhlas ayat Allah. Tak mengaji. Makna tak mengajilah pengurusi masjid itu. Sahabat Nabi baca Fatihah 7 kali, apa bayaran? 30 kambing. Satu kambing berapa harga tuan-tuan? Seekor. Nabi marah tak? Tak marahnya Nabi menjadi hukum. Nabi tak kata pun astaghfirullahalazim, engkau sepatutnya ikhlas ketika membaca ayat-ayat Allah. Jadilah orang yang tidak mengambil upah dalam perjuangan ini, kita kena ikhlas. Tak. Nabi kata, "Mai aku sekor." Nabi pau pula lagi sekor lagi. Apa masalah tuan-tuan? Panjang pula cerita kan ya. Jadi kita ada satu bukti. Itu baru surah Fatihah. Quran dia baru banyak surah. Jadi ini nak menunjukkan memang Quran itu adalah ubat. Dan membaca Quran itu untuk jadikan pengobatan itu jauh lebih baik daripada jampi serapah. Macam kita kan di kampung, anak kembung ke apa, saya orang kampung. Kami orang kampung ni kadang kalau budak-budak sakit ke kena benda, masih jampi serapah lagi. Tak ada perubatan Islam, tak jarang dengar lah. Sekarang-sekarang ni baru ada. Dulu saya ingat kalau saya budak-budak, kalau demam ni pergi jumpa tok pawang, dukun semua, masih calik kapur lagi kat dahi ni. Calik kapur ni. Sajen 3 lain. Lepas tu pantang dia apa? Tak boleh keluar rumah 3 hari. Tak boleh tengok Cina dengan India. Kuatlah racing zaman itu Tak boleh tengok Cina dengan India 3 hari. Saya pun tak faham ilmu orang tua-tua dulu Tak boleh tengok. Makna kalau zaman sekarang tutup telefon lah kitanya. Buka telefon kan banyak cerita-cerita bangsa lain. Lepas tu dia masih lagi pakai pisau dengan daun bubuh cek dalam masih zaman dulu masih ada lagi. Bacaannya di wadi manikam besi, tikam besi, besi temin, besi tembaga, berisi salib-salib pinggang, 12 pinggang ku tikam bukit-bukit runtuh, tikam gunung-gunung roboh berkat, ya qahar, ya qahar, ya qahar, ya qahar tu kita faham lah. Hak lain tak faham langsung. Di wadi manikam sinawari tak faham. Ada nak belajar
Bismillahirrahmanirrahim, niat insung amatek aji taming wajah kelambi ku usi kuning sekilat segelok kelele otak ku kawat balung ku besi kulit ku tebaga daging ku wajah kap karikop barokot kina molan wajah intam mi kangkang. Ada baca masih ada. Jadi kalau kita dapat nak membetulkan, tukarlah bacaan itu baca Quran. Sebab ada confirmation Quran ni memang boleh untuk nak merawat benda-benda yang sebegitu. Sebab itu benda-benda yang bersifat keagamaan ni boleh buat pengubatan, tapi orang tak berapa confident. Sebab tak ada cop WHO agak di situ. Jadi orang macam dia tidak scientific base. Itu yang jadi masalah. Ada orang buat jurnal kajian, tapi nak dipercayai itu ada 50-50 sikit lah. Maka kalau kita orang beriman tak nak percaya, siapa lagi nak percaya? Orang putih memang payah nak percaya. Saya ambil contoh kurma. Kurma tu Nabi beritahu boleh merawat sihir tu. Tapi berapa orang tuan-tuan hak percaya? Belambak kurma kat rumah, tak makan pun. Adalah budak muda zaman hipster ni buat kreatif, boboh lah macam-macam benda, celah-celah ke kurma tu lah. Boboh ni macam boboh, makan tak juga, ambil gambar je banyaknya. Kurma ni man tasbaha kulli yawmin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurru fi dhalika al-yawm summum wala sihrun. Siapa-siapa makan tiap-tiap hari 7 biji kurma ajwa, orang tu takkan kena racun dan juga sihir. Ni hadis Bukhari, Muslim, Abi Dawud. Soalan, berapa orang amal? Tidak ada. Apa sebab? Tak berapa confident lah. Ini masalah kita lah, masalah kita. Ini musim-musim Ramadan makanlah kurma, tapi Nabi spesifik sebut kurma ajwa. Ajwa ni kurma kesayangan, kegemaran Nabi kita. Jadi makan 7 biji satu hari. Pagi tadi kalau tuan-tuan bersahur, makan 7 biji. Puak. InsyaAllah tak kena sihir hari ini. Tapi jangan lebih 7 biji. Dia ajwa ni sehari 7 biji. Jangan pula pagi 7, petang 7, malam 7. Tak boleh. Ajwa dia tak boleh lebih. Ajwa kalau makan terlampau banyak, dia boleh gugur rambut, boleh luruh rambut. Itu bahaya sikit ajwa ni. Kenapa dia boleh gugur rambut? Sebab ajwa ni 100 gram RM15 harga dia. Memang gugurlah rambut kita ni. Mahal sangat. Mahal. Tak mampu. Kurma free YB bagi tu tak boleh, tak pakai. Ni kurma ajwa tu mahal betul lah. Tapi tak ada orang Islam ke buat produk berasaskan ajwa yang percaya bahawa benda tu boleh menghilangkan sihir. Ini penyakit fizikal, saya pun tak elaborate panjang. Dan satu lagi kata para ulama, Quran ni ubat dia paling besar adalah untuk penyakit jiwa. Ini paling besar sekali. Tidak ada ubat sehebat Quran dalam merawat penyakit jiwa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, mana Tuhan panggil semua orang, termasuk WHO sekali dia panggil. Wahai seluruh manusia termasuk WHO, sesungguhnya telah aku beri pelajaran pada kamu dan pada benda ni ada penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Ia adalah petunjuk dan juga rahmat kepada orang-orang yang percaya. Surah Yunus ayat 57. Allah Ta'ala seru seluruh manusia, bukan kita je orang beriman. Maknanya ni Quran, aku sediakan dalamnya penawar untuk sakit dalam dada kau, iaitu penyakit-penyakit kerunsingan, kebimbangan dan macam-macam. Kita kena akui tuan-tuan, hari ini di negara kita ramai orang mengalami acute stress disorder, masalah depression, masalah anxiety, masalah burnout. Itu ramai. Orang yang sedang kemurungan, orang yang keresahan, orang yang burnout ni apa? Letih upaya, ramai. Orang ni pula musim ekonomi kita kurang memberansangkan, harga barang bukannya naik, pindah.
Harga barang kalau naik ada skala. RM1, RM2, RM3, RM4 itu naik. Tapi kalau RM1, RM7 itu pindah namanya. Harga barang pindah. Kita kena rephrase oleh ayat kita. Zaman sekarang mahal kerana harga barang semuanya pindah. Gitu. Pindah. Jadi menyebabkan ramai orang tertekan. Orang berniaga di bazar Ramadan pun tertekan. Dulu cepat habis, sekarang ni banyak buang-buang begitu saja. Baik itu kajian tentang masalah sakit jiwa di negara kita, sehingga kerajaan terpaksa lancar plan strategik kesihatan mental 2020 sampai 2025. Sekarang ni ramai. Okeylah, kalau kita di Malaysia ni mental illness yang paling banyak MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. Itu ramai, saya ingat dalam masjid ni ramai yang sedang kemurungan besar ada. Cuma dia tak tahu dia murung. Dia ada simptom lah orang murung ni. Lepas tu ada orang kebimbangan berterusan, ada juga bimbang seumur. Tengah duduk ni bimbang. Selipar aku ada lagi dah kat luar. Balik dekat rumah kunci tak. Dia bimbang tak tentu arah. Sampai kan istihar raya pun bimbang juga. Raya ni esok ke lusa kita nak. Asal bimbang lah bukan kerja awak. Kerja kita orang. Jabatan Mufti punya kerja. Asal nak bimbang terlebih-lebih sangat. Sebab itu ada pakar-pakar perubatan nak mengatakan, kita cek diri kita. Adakah kita rasa sedih setiap hari dalam tempoh 2 minggu? Ni dah 2 minggu puasa, hari-hari sedih. Sedih semua. Adakah dalam masa 2 minggu ni kita hilang minat dalam perkara yang sebelum ni kita minat? Adakah dalam 2 minggu ni kita tak selera makan, ataupun lebih-lebih pula seleranya makan? Yang keempat, adakah dalam masa 2 minggu ni kita payah tidur, ataupun nak tidur semua? Dengar ceramah nak tidur je kerjanya. Yang kelima, adakah kita dah semakin susah untuk membuat keputusan? Kalau 5 jawapan tu kena pada kita sedang stres. Kita sedang kemurungan. Orang stres jangan main tuan-tuan. Imam saya dulu bertugas kena tampar. Kena penampar dengan jemaah stres. Imam kebetulan baca panjang. Dia stres. Dia pergi ke depan, nasib baiklah imam tu belajar silat juga. Dan dia dah tepi. Kalau tidak merasa selipar kena ke muka. Jangan main. Masjid saya memang orang stres ramai. Sebab orang stres di luar, dia cari masjid lah nak tenang jiwa. Masalah kita jadi mangsa. Yang istihar jadi Imam Mahdi saja 3 orang. Imam Mahdi angkat tangan, Ustaz saya Imam Mahdi. Datuk, saya nak jadi imam boleh? Nak jadi imam tak payah Imam Mahdi. Sibuk Imam Mahdi, imam masjid pun tak kenal, nak jadi Imam Mahdi. Kenal masjid lu, kenal imam masjid. Maka sebagai kesimpulannya, marilah kita Quran ni, selain daripada kita baca, kita hayati, percayalah dia juga adalah ubat. Cuma sekali lagi tuan-tuan yang tengah makan ubat kecil manis, ubat darah tinggi, jangan tak makan ubat dah lepas ni. Isteri pun tanya, awak nak makan ubat dah ya? Saya, awak tak dengar ceramah ke? Awak ni tak beriman lah awak ni. Kau ustaz cakap Al-Quran, janganlah begitu. Ikhtiar kena ikhtiar. Tuan-tuan, Nabi pun kalau ada bab-bab tertentu yang memerlukan kepada pakar perubatan, Nabi pun mengesyorkan kepada pakar perubatan. Sa'ad radhiyallahu anhu pernah cerita, dia kata, aku dada selalu sakit. Aku jumpa dengan Nabi, Nabi pegang dada aku sampai aku rasa sejuk pada dada aku. Nabi scan lah. Maka kata Nabi, innaka rajulun maf'udun. Engkau ni sakit jantung ni, bukan sakit dada angin ke gerd ke apa, tak ni, engkau ni sakit jantung ni. Habis nak buat apa ya Rasul? Kau pergi jumpa Haris bin Qiladah. Nabi offer pergi kat orang lain. Haris bin Qiladah tu doktor. Kau pergi jumpa dia, cakap aku kirim salam, ambil kurma ajwa, suruh dia buat ubat ramuan. Nabi dia tahu ingredient, tapi cara nak bancuk orang tu kena buat. Sebab itu benda ni uraian panjang lah, bahawa kalau kita perubatan Islam sekalipun kena ada batasan. Ada bab tertentu kita kena ada campur tangan bidang lain. Sebab nak buat remedis, ubat, memerlukan kepakaran. Sebab itu ada bidang farmasi, ada orang yang bidang ini, bidang ni.
Kita mungkin tahu, macam Nabi tahu, engkau ni kalau makan ajwa campur dengan ni campur ni engkau boleh sihat. Sukatan aku tak tahu. Engkau kena tanya dengan Haris bin Qiladah. Itu menunjukkan menjadi dalil ada penyakit tertentu kita kena cari pakar. Jadi kalau tuan-tuan yang tengah buat treatment, teruskanlah. Teruskan je, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama mempercayai bahawa Quran itu adalah ubat. Ubat untuk apa? Ketenangan jiwa. Orang yang tenang jiwa lebih sihat berbanding orang yang tak tenang jiwanya. Kata Sunan Bonang ni salah seorang daripada Wali Songo. Tombok hati iku 5 perkara ni. Kaping pisan maca Quran dan maknane. Kaping pindo solat wengi lah kanono. Kaping telu kang soleh kumpulono. Kaping 4 kudu utang kang luwe. Kaping 5 zikir wengi kang suwe. Salah sawi jenis apa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyempadani. Kata dia ubat untuk hati ada 5. Number 1, kaping pisan maca Quran lan maknane. Kau mesti baca Quran dengan melihat maknanya. Nanti kalau kau baca sekadar berlagu tak faham, tak hilang masalah. Tapi baca melihat makna, kau akan jadi semangat. Ketika kau ditimpa sakit, baca ahasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna. Adakah manusia itu mengira hidupnya takkan diuji? Aku akan uji kepada setiap manusia. Jadi ketika kita rasa, ya Allah apalah balanya aku ni, penyakit itu, penyakit ini, apa salah aku ya Allah? Why me ya Allah? Why? Allah jawab dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3, why not? Why me? Why not? Kita jadi tenang saja. Ataupun kita tak larat, kerja dah 8 tahun, grade 48, mangku kerja, tak naik-naik lagi, big boss menyampah ke kita, tak nak recommend langsung 52, tak merasa dah rasanya. Kita pun kata, ya Allah apa nasib aku ya Allah. Baca Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Bukanlah lepas baca terus JPA telefon, tidak. Dia beri kekuatan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi benda tu bagus untuk kamu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu tapi benda tu tak bagus untuk kamu. Mungkin kamu suka nak grade 52, tapi kamu lupa bila kamu naik grade kamu kena pindah tempat lain. Duduk Putrajaya grade 52 parking pun tak ada. Awak duduk di sekolah grade 48 pun bumbung parking kamu. Orang sambut macam-macam. Duduk Putrajaya orang peduli pun grade 40, 48, 52 kali. Sebab situ turun ramai lagi. Jadi pilihlah mana awak nak. Ataupun awak sekarang posting di Kuantan, naik 54, awak kena duduk Putrajaya. Awak berulang lagi. Cuba fikir tu jauh, Allah lebih tahu. Itu yang Allah Ta'ala sebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu, demo tak tahu gapo satu. Allah Ta'ala sebut. Ini maksudnya tenang jiwa. Banyak nak diterangkan, tapi saya tengok tuan-tuan pun dah makin gelisah lah nampaknya ya. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa pada waktu duha yang sangat berkat ini, waktu yang berkat ini. Kita mengangkat tangan berdoa moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah,
Sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu. Kecantikan waktu duha ini adalah kecantikanmu. Keindahan waktu duha ini juga keindahanmu. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau rezeki kami masih di bumi, keluarkanlah. Kalau rezeki kami masih susah, permudahkanlah. Kalau rezeki kami haram, sucikanlah. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikannya, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkan kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.